Assalamualaikum, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Bernama TV. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat bersama orang tersayang maupun keluarga tercinta. Walaupun kita sedang melalui fasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, tapi tak apa, anggaplah ini satu orang kata rahmat. Ataupun kalau kita pandang dari sudut yang positif, ianya satu yang bagus untuk diri kita dan keluarga kita sendiri. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab sebelum ni cuba kita fikirkan, kita mungkin sukar untuk laksanakan berbagai aktiviti bersama anak-anak, mungkin di kekangan masa ataupun kesibukan kerja. Inilah masanya untuk kita lakukan aktiviti bersama dengan anak-anak. Antaranya membaca di rumah. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Banyak. Tapi itulah budaya membaca di wanita hari ini. Itulah yang akan kita kupas bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Kita nak melihat sendiri bagaimana ibu bapa ni mewujudkan, create suasana budaya membaca di rumah bersama dengan anak-anak. Tentunya bersama saya pada hari ini tetamu jemputan kita berkesempatan bersama dengan Puan Hajiah Hasnita binti Haji Ibrahim, pengurus maklumat bahagian pengurusan pengetahuan dan perpustakaan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari juga. Masih dalam Syawal ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Puan. Okey Puan, saya memang tertanya-tanya kenapa kita sebagai manusia sendiri perlu dan kena membaca Puan? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Bernama sendiri kerana menjemput saya pada hari ini. Topik kita adalah membaca. Ialah sebab saya seorang pustakawan walaupun saya pengurus maklumat. Jadi membaca ini sebenarnya, kenapa kita baca ialah kerana mungkin membaca itu salah satu hobi. Hobi kita kan ada banyak hobi. Mengapa kita melakukan hobi? Kerana menyeronokkan kita. Kita membaca kerana hobi. Itu mungkin salah satu sebab. Dan mungkin juga budaya membaca. Kita melihat ibu bapa kita, adik-beradik kita membaca. Jadi budaya membaca itu mungkin dalam keluarga, di persekitaran dan juga dalam negara. Inilah hari ini kita nak bincang ni. Peranan ibu bapa untuk menggalakkan budaya membaca. Sekarang ni PKP, ibu bapa perlu menjadi pustakawan lah saya rasa kan. Jadi kena tahu jugalah ilmu kepustakawanan tersebut. Okey, mungkin juga ayat yang pertama turun, surah Al-Alaq. Itu dari sudut Islam lah. Mengata bahawa bacalah. Jadi suruh Nabi Muhammad kita membaca. Jadi sebenarnya menyuruh kita semua membaca. Jadi membaca itu salah satu cabang ilmu. Dan ilmu tu boleh jadi kita dapat pahala pula bila kita membaca. Okey, jadi ramai mengatakan bahawa membaca ni hanyalah nak lulus periksa, nak dapat ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya membaca tu ada banyak lagi faedah dan matlamatnya. Jadi saya sarankanlah ibu bapa yang mana saya rasa menghabiskan masa banyak di rumah sekarang ni ya. Bermula pada hari ini dah 20% kita berada di pejabat dan selebihnya di rumah. Jadi kita akan selalu menjelaskan, menerangkan kepada anak-anak kita, malah mengingatkan diri kita sendiri mengapa membaca. Bukan hanya untuk mendapat ilmu pengetahuan. Membaca itu menajamkan minda kita juga. Ya, merangsang minda kita. Sebab minda kita atau otak kita adalah sebahagian pada organ dalam badan kita. So bagaimana kita nak exercise atau macam kita exercise berlari, tapi badan kita ialah salah satu dia ialah membaca. Jadi bila dengan baca tu anak-anak kita atau diri kita akan berkomunikasi lebih baik. Ni di Bernama contohnya, membaca mungkin boleh membuatkan kita menulis dengan baik. Jadi kita ada penguasaan bahasa yang lebih baik. Betul. Jadi kita akan jadi orang yang terbuka minda kita. Sebab bila membaca banyak genre-genre dan subjek-subjek yang meliputi bukan hanya mengenai negeri kita, dalam negara kita, tapi di luar negara. Jadi kita akan jadi seorang lebih berpengetahuan, bukan hanya untuk di dalam negara dan di luar negara. Jadi saya rasa banyak juga kajian mengatakan jika membaca itu akan menajamkan fikiran, menajamkan daya ingatan kita, dan juga mungkin kita tua nanti kita nak kenal keluarga kita sampai kita nanti kan meninggal, jadi kita tak nyanyuk. Jadi membaca itu sebenarnya banyak. Jadi kalau dulu saya sarankan perpustakaan untuk sentiasa mengingat-ingatkan mengenai faedah membaca ni, tapi sekarang ni saya menyarankan ibu bapa yang masa PKP ni banyak masa di rumah, peranan tu supaya selalu mengingatkan manfaat membaca, supaya membaca itu ada sesuatu yang dia minat nak baca. Contohnya kalau kata makan buah limau sebiji sehari akan buat kita
kurus badan, nak tak makan buah limau? Mestilah kita nak, bukan 5 biji je, lebih daripada tu. Jadi membaca tu dulu orang kata nice to have dengan must have. So kita ibu bapa ni kita kena jadikan membaca itu makanan minda juga. Yes, kena must have. Dulu tak bukan nice to have lagi, tapi must have. Jadi bila kita tahu matlamat membaca tu, jadi membaca sampai ke mana, negara mana? China. Even sampai ke apa? Liang Lahat. Jadi tak adalah kata dah terlambat dah kita nak memulakan aktiviti membaca. Okey, sekarang ni time PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Saya percaya ibu bapa banyak meluangkan masa di rumah seperti yang kita katakan tadi. Tapi kebanyakan masanya untuk melaksanakan tugas-tugas kerja yang tertunggak di pejabat dibawa ke rumah. Masa tu perlu juga dirancang untuk kerja dan juga anak-anak. Jadi masa yang sesuai untuk kita mewujudkan suasana membaca tu bersama dengan anak-anak bila, Puan? Okey, kalau dulu kan kita hanya kata hari Jumaat. Okey, kita nak buat apa hari Sabtu Ahad. Tapi sekarang ni dah ubah skrip. Kita setiap hari dah kena merancang. Kalau mengikutnya kan ada masa yang tertentu kita membaca genre yang tertentu. Contohnya waktu pagi. Dikatakan bahan apa yang sesuai. Kita ni besar, otak kita ni besar. Jadi kita bolehlah membaca buku-buku yang berat seperti sejarah ke, falsafah ke, sains ke. Jadi kita boleh menggunakan atau membaca buku-buku yang genre yang berat. Tapi tengah hari mungkin dia dah makin mengecut sedikit kita punya otak ni. Jadi mungkin kita membaca buku yang boleh memotivasikan kita. Buku-buku yang mungkin yang tadi hobi tu kan. Kita minat ni, kita baca buku-buku yang kita minat. Dan mungkin malam tu sesuai untuk buku-buku yang non-fiction lah. Buku-buku yang lebih santai. Sebab otak kita pun dah penat. Tapi dalam PKP ni saya rasa walaupun kita ada genre tertentu untuk masa tertentu, tapi ibu bapa merancanglah. Mungkin anak-anak kita yang remaja dan dewasa kita boleh menggunakan tips tadi. Tapi kalau untuk kanak-kanak tu rasanya more kepada buku-buku kanak-kanak lah kan. Okey Puan, selain daripada membaca, mungkin ada aktiviti yang berkaitan lain yang mungkin sesuai untuk kita lakukan tapi tak hilang ataupun tak lari daripada fokus membaca. Tapi kita nak sambung sekejap saja lagi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Wanita Oh Wanita. Kembali bersama kami di Wanita Oh Wanita, saya Cik Edi dan menemani saya ketika ini tetamu kita Puan Hajah Hasnita Haji Ibrahim, Pengurus Maklumat Bahagian Pengurusan Pengetahuan dan Perpustakaan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Saya pun besar hati sangat Puan ada dekat sini. Okey Puan, berbalik pada soalan saya tadi selain daripada aktiviti membaca, sebenarnya boleh lagi kita lakukan aktiviti-aktiviti sampingan kan untuk kita tackle anak kita untuk terus fokus kepada pembacaan. Mungkin Puan boleh suggest apa bentuk aktiviti lain yang boleh kita buat? Okey, mungkin perkataan biblioterapi. Chat pernah dengar biblioterapi? Terapi buku atau terapi membaca. Maknanya membaca buku ini sebagai satu penyembuhan. Orang kata mungkin ini hanya sesuai di perpustakaan yang macam perubatan saja. Tapi sebenarnya di negara-negara sana seperti Australia, Amerika, United Kingdom, even Indonesia pun telah mengamalkan biblioterapi. Jadi di Malaysia ni kita barulah 4-5 tahun ini dengan peranan dimainkan oleh Persatuan Biblioterapi Malaysia, Perbima. Jadi kita dah mula banyak melakukan inisiatif. Juga Persatuan Pustakawan Malaysia juga ada memainkan peranan untuk menggalakkan lagi buku-buku yang punya elemen terapi ini berada di perpustakaan masing-masing. Kan contohnya kalau pustakaan akademik kan kita kata pelajar tak stres kan. Pelajar stres juga kan. Apatah lagi kalau perpustakaan awam. So jadi dalam keadaan ini ibu bapa juga bolehkan memainkan peranan lah. Membaca ni bukan hanya pegang buku saja kan. Kita boleh mungkin kita boleh gabungkan dengan terapi yang lain seperti terapi seni. Terapi seni tu mungkin kita boleh melukis. Kita boleh mewarna dan juga kita boleh buat terapi muzik. Muzik tu kan kita baca juga ni kalau kita nak main gitar kita kena baca notes tu kan. Itu terapi buku juga. Jadi terapi ni banyak, muzik kita boleh buat terapi seni tadi. Jadi of course lah seni kalau kita tengok dalam TV kan. Saya perasan masa raya ni asyik tengok TV je lah kan, apa lagi kan. Selain daripada membaca kita lebih santai. Jadi kita
buat macam-macam seni, buat kerja-kerja kreatif dengan anak-anak. Jadi itu juga salah satu daripada, selain daripada kita memegang buku, kita boleh menggunakan buku tu teknik untuk lain. Teknik lain. Contoh ya, kalau kata nak ajar anak memasak, nak ajar masak kan. Jadi kita boleh masak yang kita nak, macam kata cupcake tadi kan. Cupcake tu nak gebu, nak lembut. Tapi kita berbalik pada terapi tadi. Jadi benda ni ibu bapa sebenarnya semua orang boleh mengaplikasikan. Kita boleh aplikasi pada kanak-kanak, pada orang tua, kepada golongan of course lah muda kan. Jadi bila kita membaca buku, contoh kalau buku, tidak perlu baca satu buah buku. Kita boleh cari elemen-elemen apa yang positif. Jadi biblioterapi ni bukan hanya kita nak bagi pada elemen ni pada orang yang bermasalah saja. Tidak. Kita mental kan. Kita macam menyembuhkan mental membantu mereka dan merawat emosi mereka, merawat. Tetapi kita juga boleh meningkatkan kecemerlangan. Macam kata motivate dia untuk menjadi anak-anak tu untuk lebih berjaya dalam hidup. Macam saya kata tadi kan, mengapa kita perlu membaca, kenapa kita perlu melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan. Elemen-elemen tu ada dalam banyak buku. Jadi kita perlu tahu memilih buku yang punya elemen tu supaya kita juga boleh, kita sit down dengan anak kita. Kita bersama-sama tu, contohnya kita kata okey, ni mama bagi buku contohnya. Kita tengok, nanti anak tu akan tengok muka surat mana yang mana dia rasa dalam muka surat tu kita boleh berkongsi mengenai terapi, so kita akan berbual dengan mereka. Jadi, itu salah satu teknik yang bagus bibliofil biblioterapi yang boleh kita gunakan untuk kita mewujudkan suasana budaya membaca, mungkin sebagai permulaan kepada anak-anak kita. Dan saya tertarik, salah satu teknik yang digunakan adalah melalui muzik. Muzik sangat sangat penting untuk merangsang minda anak-anak kita melalui muzik itu sendiri. Okey Puan, sebenarnya macam mana kita nak mewujudkan persekitaran mesra membaca di rumah sendiri, Puan? Bagaimana? Pastilah perpustakaan keluarga atau di rumah. Maknanya mini perpustakaan di rumah. Ya, betul. Okay. Jadi kita kena mengambil inisiatif. Tahun lepas bernama kita ada kita buat satu program Travelog seorang bibliomania. Okay. Dari situ kita akan bercerita mengenai perpustakaan keluarga ataupun perpustakaan di rumah, dan kita menjemput Puan Adilah daripada pensyarah pada UiTM. Okay. Dia menerangkan sebenarnya jangan stres lah. Kalau kita ada macam kotak buku pun, kalau kita boleh sebuah buku pun, kita boleh menjadikan satu sudut pun. Kata contohnya lah, konsep rumah kita, mungkin rumah kita konsep Bali ke, konsep English ke, kita bolehlah membuat sikit decoration macam ni contohnya. Dah boleh jadi sudut. Kita letak buku, apa buku yang nak. Tapi kalau orang yang menggila buku ni, kadang-kadang bukunya akan beranak-anak lah, bertambah ramai lagi. Jadi kita mungkin perlu klasifikasikan buku tu supaya mudah anak kita nak mendapat. Tapi tak perlulah menggunakan seperti perpustakaan kan, yang ada sistem klasifikasi tu. Mungkin kita boleh ikut warna contohnya kan. Ini mungkin novel English, bahasa Inggeris, ini bahasa Melayu, mungkin ini buku mengenai memasak, kita buat labelkan warna biru contohnya. Jadi kita anak kita tahu, buku masak saya letak sini. Ini buku yang saya suka, saya letak mengikut warna. Jadi memudahkan anak-anak tu, dia pun lagi rasa seronok berada di rumah. Untuk terus membaca. Untuk terus membaca. Itu dia satu idea yang bagus sebenarnya. Dekat rumah, walaupun kecil tempatnya, mungkin di hujung sudut pun kita boleh wujudkan ataupun membina mini perpustakaan tu untuk anak-anak kita terus membaca. Baik Puan, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kita akan sambung lagi bersama dengan tetamu kita berkaitan dengan ibu pustakawan di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali di Wanita Oh Wanita. Masih lagi di Wanita Oh Wanita, bercerita tentang ibu pustakawan di rumah, dan tetamu saya di studio ketika ini Puan Hajah Hasnita Haji Ibrahim. Okey, kita menyentuh tentang budaya membaca, bagaimana ibu bapa tu sendiri nak mewujudkan dan nak create minat anak-anak untuk terus berada di rumah dan melakukan aktiviti seperti membaca. Okey, sebenarnya Puan, kita tahu bahan bacaan ni banyak. Kadang-kadang ada yang kita suruh anak kita baca bahan bacaan itu dia tak nak, tapi dia memilih untuk membaca satu genre yang lain. Macam mana kita nak mengawal ataupun nak create suasana yang mana anak kita boleh menerima apa yang kehendak kita sendiri untuk kebaikan anak-anak ni sendiri? Macam mana genre yang sesuai pada Puan sendiri? Sekarang ni kita cakap pasal frontliner
Sebenarnya kita lah orang lain ni kat rumah kan sekarang. Jadi macam saya kata tadi, kita merancang lah. Sebenarnya genre apa tu kita boleh paksa. Dia ikut minat anak kita. Jadi kita pun sebenarnya boleh beli buku online kan. Jadi apa masalahnya? Jadi kita pun mendekati anak kita. Mungkin kita nak menarik perhatian anak kita membaca tu dengan kita kena mengenali minat dia. Jadi kita cubalah. Pernah dikatakan mungkin ada ibu bapa yang memperuntukkan wang. Mungkin tiap bulan ataupun 2 bulan sekali kita pergi membeli buku. Sekarang kan dulu kan ada Big Bag lah, pesta buku antarabangsa, tapi ialah kerana PKP ni. Jadi kalau kita tengok projek Bibliofil ni ditulis oleh Dr. Zahra Yunus ni, melawan mitos bangsa malas membaca. Buku ini saya membacanya semasa PKP tahun lepas. Saya rasa kalau baca buku ni, bukanlah saya nak promote kan, tapi ini adalah satu membantu kita ada banyak tips. Maknanya teknik. Yes, tips bagaimana nak mula membaca. Okey, dia ada satu kata yang menarik perhatian ialah kalau kita membaca buku 15 ke 20 minit dalam sehari, jadi 21 hari tu, hari ke-22 tu kita akan rasa dah nak baca dah, tak payah dipaksa. Jadi dia akan menyuruh kita melihat membaca tu satu aktiviti yang menyeronokkan. Jadi bila kita tahu tips untuk baca, kita tahu macam mana nak memecah readers block. Kenapa anak kita malas kan? Ada pernah malas membaca. Malas membaca. Dia ada teknik-teknik dia macam mana kita nak memecah kemalasan membaca tu. Jadi apa-apa hal pun ibu bapa kena mula membaca dulu. Kalau kita nak menyuruh anak kita membaca, kita membaca tetapi dengan cara yang tadi kita buat kreativiti kita. Macam mana kita tukar kreativiti kita jadi benda tu lebih menarik. Jadi janganlah kita ni asyik dengan handphone saja kan. Jadi kita perlulah juga katalah bukanlah tiap hari kita nak buat aktiviti baca, mungkin kita selang-seling dengan aktiviti masak, aktiviti berkebun. Jadi macam tadi genre tu mungkin masa berkebun kita cari buku-buku tips berkebun yang baik. Jadi anak kita insya-Allah dia akan sentiasa mengingati masa bersama dengan keluarga. Mungkin ada masa me time dia orang dan masa kita bersama keluarga, dan tidak terlambat lagi kita untuk memasukkan aktiviti membaca itu dalam jiwa anak-anak kita sendiri. Okey, bila menyentuh tentang membaca, kita punya mindset ataupun orang kita ni akan fikir membaca bosanlah. Start akan fikir perkataan itu bosan. Macam mana kita nak hilangkan rasa bosan membaca ni? Mungkin Puan Hajah boleh bagi sedikit tips yang memang terus masuk dalam kepala, memang kena start membaca juga. Dulu kata ulasan buku ni sesuatu yang macam dah lama, tapi sebenarnya ulasan buku memang kenalah. Jadi kita suruh anak kita mungkin baca satu hari dan dia terangkan kita apa yang dia baca, dia share dengan kita. Jadi dia rasa macam ada menarik lah untuk baca. Dalam projek Bibliofil ni, dia juga menyuruh kita bershare tau. Macam dia ada ke sini tajuk buku pengarang. Jadi ada sebab kenapa kita nak baca sekurang-kurangnya perkara menarik tentang buku, apa yang dipelajari pada buku. Bahan bacaan itu jadi sendiri kita yang hantarlah kepada ni, kita join dengan kawan-kawan yang lain yang juga membaca. Menarik jugalah konsep ni. Jadi kita akan ada alasan kenapa kita nak suruh anak-anak kita membaca. Saya percaya Puan memang banyak membaca satu hari. Mungkin dah jadi satu amalan pada Puan sendiri untuk membaca satu lembar. Mungkin ada bahan bacaan yang Puan cadangkan di musim PKP ni yang sesuai mengikut usia anak-anak daripada kecil mungkin sampai ke remaja dan dewasa sendiri. Saya rasa sekarang tak ada masalah kerana perpustakaan memainkan peranan sangat penting dalam keadaan PKP ni lagi rupanya kan. Kalau masa PKP yang tahun lepas tu macam-macam pertandingan, macam-macam bahan, aktiviti, macam-macam buku digital, baik pustakaan negara kan, jenis-jenis pustakaan, baik pustakaan awam, pastilah pustakaan awam. Even dia ada buat pinjaman buku melalui SMS. Boleh buku sampai ke macam mana kita sampai makanan di depan rumah kita, buku boleh sampai di depan. Jadi tak ada alasan untuk dapatkan kita buku. Dapatkan buku dalam keadaan PKP. Bagaimana ibu perlu dia kita tengok dalam laman web tersebut. Jadi kita akan tahu apa perkhidmatan yang mana kita boleh menggaitkan aktiviti ni membaca dengan perpustakaan-pustakaan. Jadi rugilah kalau ada macam-macam yang ditawarkan di perpustakaan tu, tapi kita
ibu bapa tu tidak mengambil peluang yang cuma ada. kalau kita Shopee tu kita akan laju kan. Tapi sekarang ni fikir-fikirkanlah supaya berkawan lebih banyak dengan perpustakaan, supaya apa yang perpustakaan sediakan dan kita ada belanja yang besar untuk menyediakan maklumat dan macam-macam ni. Jadi kita perlu ibu bapa perlulah selangkah dan PKP memainkan lebih peranan untuk mengaitkan dengan perpustakaan. Okey. Puan, sedikit lagi mungkin nak minta pandangan Puan sendiri, pembacaan melalui gadget ataupun bahan elektronik ni, macam mana Puan melihat perkara ini? Perlu dikawal ataupun beri kebebasan kepada anak-anak kita membaca melalui gadget ataupun bahan elektronik? Okey, kalau membaca buku melalui gadget tak ada masalah, nak kawal. Bila melakukan yang lain lah tu kan, macam main game dan sebagainya, kita kena kontrol. Seperti kata dalam masa PKP ni ibu bapa ada di rumah, kita kena ingat ada sebab kenapa kita berada di rumah. Jadi masa itulah kita perlu meningkatkan budaya membaca itu dan memainkan peranan tersebut. Jadi kita tengoklah di keliling kita, rumah kita, kemas rumah. Kenapa nak keluar kan? Kita kata stay at home, tinggal di rumah semua. Kemas rumah, buat keadaan rumah tu kondusif, mulakan dengan sudut perpustakaan keluarga tadi. Jadi itu semua akan menyebabkan kita tidaklah rasa kita nak keluar, sebabkan rumah kita dah menjadi daya penarik kepada anak-anak kita, malah kita sendiri untuk berada di rumah. Okey, seronok sebenarnya berborak dengan Puan Hajah Hasnita Haji Ibrahim selaku pengurus maklumat bahagian pengurusan pengetahuan dan perpustakaan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama. InsyaAllah kita akan jumpa di lain kesempatan. Puan, terima kasih atas perkongsian yang cukup berguna pada hari ini berkaitan dengan ibu pustakawan di rumah. Nampaknya wanita dah pun sampai ke penghujungnya. Budaya membaca ni kalau boleh harus kita semaikan dalam jiwa anak-anak kita, supaya dengan membaca ni dapat melahirkan masyarakat yang cerdik pandai untuk masa akan datang dan menjadi pemimpin yang akan memimpin negara pada satu hari nanti. Siapa tahu kan. Ampun, saya Cedi undurkan diri sampai kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.